Kita ada training. Yelah, barber kita nak ajar budak ada communication skill. Tapi tak dia cakap, kau duduk traffic light lama tu. Traffic light tu sebelum kau datang ada traffic light 199. Itulah traffic light tu. Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Walter TV Podcast bersama Jackson Amin. So alhamdulillah guys, hari ni kita ada beberapa tetamu yang kita panggil datang daripada jauh. Ada yang datang daripada Pantai Timur dan ada datang daripada Klang Valley saja. So tetamu-tetamu ni adalah insan-insan yang banyak memberi impak positif kepada masyarakat, especially anak-anak muda kita nowadays. Yang tak lain dan tak bukan, yang pertama sekali, apa khabar Tuan Amir kita daripada Hood Baba Barbershop, betul? Ya, betul tuan, alhamdulillah. Saya tengok tuan makin sihat sekarang. Dia last time jumpa, sekarang macam sadar sikit. Saya dah semakin kembang saya kat sini. Tuan apa khabar, sihat Alhamdulillah. So ni long the way daripada Kuantan ke macam mana? Betul, daripada Kuantan, tapi sebelum singgah sini saya banyak bersinggahan juga. Oh, tap. End up sampailah. Okay, bisnes semua okey? Barbershop, Alhamdulillah. akademi semua okey? Alhamdulillah. Okey. Kemudian guys, kita ada tetamu kita yang kedua. Kita ada Tuan Hairul ataupun nama baru dia ni guys, yang tengah top Captain guys, daripada DS Barbershop. Apa khabar Hairul? Alhamdulillah, sihat tuan. Steady. Saya steady tuan. Lama kita tak jumpa Lama tuan. Kita pun ada sejarah yang panjang Sangat. Kita kenal ada 7-8 tahun ada. Ada tuan. 2017 saya belajar. 2017 ke 16? Cuba ingat balik. 2016 tuan, betul. Saya batch 5. Nampak sekarang batch 66. Wow. Sekarang dia tengah belajar. Jauh. Macam ni tuan, meroket tu. Oi. Rul, Amir, kita kenal pun sejarah kita dari segi macam sesi coaching, betul tak? Betul. Daripada Institut Kesawanan Negara, betul. Dan program Saya masa tak tu silap batch pertama kan? Sebelum COVID. Betul. Maksudnya kita kenal masa tu tahun 2020 awal lah saya ingat. Ke 2019? Ujung 2018 tak silap. Iya ke? Yang first one Ya. Betul. So kita kenal pun sebab Sekali je kita jumpa, lepas tu alam maya. betul. COVID punya pasal. Betul tak? Tapi lepas tu saya dapat jejak kaki ke kat barbershop kat Kuantan ni masa tu kan. Tu barbershop yang pertama masa tu kan. Betul. Lepas tu kali kedua nak tengok perubahan ni gila-gila Lantai mantap. Drastik gila. Lepas tu terus lain macam orang Kuantan dapat. Lain macam. So yang pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih sudi datang kan. Saya faham you all adalah business owner dalam industri gunting rambut. So sudi adakan masa untuk Walter TV, untuk podcast bersama Jackson Amin. So yang ni saya very appreciate lah. Terima kasih guys. Sama-sama. So hari ni kita nak bincangkan topik. Topik ni tak adalah keras, tapi kita nak orang kat luar sana dapat manfaat daripada experience you all lah. Sebagai seorang tukang gunting rambut, betul? Betul. Kan? Is it? Tukang gunting rambut pada asalnya, kemudian start dengan satu kedai, is it? Betul. Kedai yang saya pernah cecah kaki kat kedai Tuan Amir, dekat kedai Hairul. Saya tak berkesempatan, tapi saya tahu kedai pertama dia tu betul. Siapa nak tengok tu kedai pertama tu Hairul, dekat flat tu kan. Betul. Belakang sungai tuan. Betul. Pada starting. So sekarang Mei awak dah berapa outlet? Alhamdulillah sekarang saya dah ada 4. Alhamdulillah. Empat kedai gunting, 4 barbershop dan 1 akademi. Walau weh, mantap stop. Satu Alhamdulillah. lagi Sebab saya ingat tuan, yang pertama kali saya tuan coach saya, kau nak berniaga ke kau nak sedekah? Saya cakap itu saya dah lupa. Lupa ayat tu pedas tuan. Saya ingat sama sekarang. Kan? Sebab saya letak harga Masa tu macam harga nak bagi tak. sedekah. Betul. Kira-kira balik costing kan. Betul. Lepas kira costing sebenarnya ada, bukan tak ada untung, tapi macam 50 sen RM1 je saya ingat lah siap-siap bulan. That's why nampak sale okay. End up bayar gaji, bayar semua expenses, bayar sewa, tiba-tiba macam ni je. Betul. Kita dapat. That's why penting juga. Terima kasih kat Institut Kesawanan Negara sebab buat program tu untuk kita kan. Program tu saya rasa memang sangat mantap lah. Saya pun sharing pengalaman. Maksudnya masa tu kita pernah ada 30 outlet kan. Lepas tu PKP, Corona bana, mak terbalik semua kan. Tapi nak buat macam mana kan. Ada benda yang kita boleh pertahankan, ada benda yang tak boleh. Kalau lah benda tu yang boleh merosak ataupun menyusahkan kita, why not kita let go lah. Contohnya outlet terlampau banyak, jadi expenses makin tinggi, kita tak boleh nak bayar, why not kita cut off je. So kita develop baru. Sebab kita jenis orang start daripada scratch takkanlah you apa man nak orang kaya ke?
Tak ada tuan. Saya biasa-biasa. Airul awak nak nama Saya lagi biasa-biasa. Kan? So macam mana korang boleh start? Oh, Gila-gila kan? gila. So Rol, apa Cap, awak berapa outlet sekarang? Alhamdulillah 3 outlet. Alhamdulillah. Fight. Tapi saya tengok awak ada ajar agak kan, buat akademi sikit. Dah start lah. So dah ada lah, orang kata mentor, menti dah ada lah. Dah. Saya pun belajar juga sebenarnya jadi mentor atau mengajar orang ni berbeza tu ada betul. Dengan kita barber berbeza. So saya pun masih belajar lagi. Sebab the most important, walaupun kita ada experience, kita ada that skill, cara kita nak deliver to them kepada anak-anak muda ni dengan bahasa yang mudah difahami. Betul tak? Betul sangat. Betul sangat. Sebab kita jumpa orang ni kadang-kadang yelah tak berapa, kalau tak berapa elok dalam, nak kena banyak sabar. Betul tak? Betul. Macam-macam kita akan jumpa. Betul tak? Tapi satu je saya pegang sini. Kalau pandainya seorang barber tu, tak semestinya dia boleh mengajar. Setuju? Tu saya setuju. Teori tu saya setuju. Kan? So maknanya skill berkomunikasi ni bukan semua barber ada. Bukan semua orang ada. Betul. Tak semua tu. Kan? Awak ada experience yang lama quite long ke? Dekat almost 10 years kan? Betul. Awak setuju lah dengan statement tak Saya semua barber? Sangat setuju. Sebab tak semua barber, bila dia seorang barber dan tiba-tiba dia nak mengajar, dia nak karisma tu. Setiap orang dia ada karisma, karakter masing-masing. So ada yang boleh dapat dan ada yang tak boleh dapat. Sama ada barber tu nak belajar ataupun dia rasa macam aku memang dah macam ni. So dia biarlah macam ni je lah. Dia tak nak improve diri dia. Macam saya suka improve. Saya nampak kat konten korang pun TikTokers apa. Kan ni 200,000 followers. Ya, awak 100,000 dah follower TikTok. Belum lagi dah. Sikit lagi lah. Sikit lagi. Tapi effort korang memang impact kepada ni lah. So technically ramai je orang kenal korang disebabkan gunting rambut. Betul. Dulu stigma masyarakat kerja gunting rambut ni kira benda yang paling low class. Betul tak? Dulu kan stigma. Orang tak pandai tu. Saya rasa start 2016, 2017 ni industri gunting rambut ni dah start naik dan ramai barber. Technically you all punya time lah start generate income, kau-kau ada yang start dah business. So orang buka mata bahasanya jadi boleh barber jadi ni kerjaya. Jadi kerjaya. Technically korang adalah dah business owner, bukan kerjaya ke? Betul tak? Kan? Kita start from zero apa? Betul tak? Betul sangat. Zero to hero. Ada macam-macam cerita ni. Boleh, tak ada masalah. Macam-macam cerita on. So Meh, janganlah gitu. Ya. Relax lah. So far awak berapa lama dalam industri? Saya Alhamdulillah nak masuk 10 tahun dah, 9 tahun lebih lah. Dekat 10 tahun kan? Tahun ni kira tahun ke-10 lah. Alhamdulillah. So dalam masa 10 tahun tu, berapa kali tu kau bekerja? Apa the most orang kata? Yelah kita faham. Kita Saya kan kalau sebut pasal bekerja ni, telan tak lepas. Duduk tengah-tengah. Dia macam boleh rasa juga sebenarnya. Tak, orang kena tahu. This is what a business owner facing, yang every single day, every single month yang orang ingat. Kita tak lah barber bukan ada masalah pun kan. Sebab ada orang yang buka pukul 11, pukul 12 pun tak kisah. Tak ada. Kita macam kita tak ada. Kita mesti disiplin, attitude jaga kan. So selama hampir 10 tahun lah, ada tak benda yang awak boleh share dekat kawan-kawan kita kat luar sana yang ada intention nak buka kedai gunting rambut? Mana nak tahu orang find dia? Okay, first kali skill dah memang keutamaan lah. Okay, sebab fokus kita nak pandai gunting rambut. Okay, kita ada beberapa fasa lah. Okay, bermulanya untuk gunting rambut ni, pertama sekali kita kena belajar sama ada di akademik ataupun platform lain lah. Okay? Tapi most important mesti belajar proper way lah. Betul. Kalau tak proper pun is okay. Cuma betul-betul kena belajar. Betul. Dia kalau kita follow betul akademik, kita akan lebih detail sebenarnya. Sebab lah attitude dia orang akan ajar, disiplin macam tu lah. Betul. Dia lebih orang kata sistematik, tersusun. Macam tu lah. Faham. So maksudnya tak adalah jadi barber ni kita cap. So maknanya ada knowledge lah tuan, macam maksud dia kalau dia pakai gunting ni dia tahu gunting ni untuk apa. Gunting layer. Orang panggil gunting layer. Kan sebenarnya nama dia kan tinning Nama lain. Nama tinning scissor, betul tak? So dalam 10 tahun ni bermacam ragam lah kan? Bermacam ragam tuan. Awak berapa lama yang kedai pertama tu, berapa lama awak duduk dalam kedai tu, bisnes kat kedai tu berapa lama? Ada 6 tahun kan? Saya bermula pada tahun 2015. Saya dengan seorang diri dia,
saya dapat capital daripada kerajaan dan saya buka bermula dengan 3 kursi. So Tapi Babu seorang? saya seorang je. Okay, bermula dengan seorang struggle kan. Tapi pengalaman saya masa tu tak adalah banyak. Tak sampai setahun pun. Tapi Baru start lah. baru start kan. So bila kita mula, okay, kita best lah. Sebab kita rasa kita hebat. Sebab kita boleh gunting rambut orang. First pengalaman pertama, kita dapat rasa orang nak repeat dengan kita. Tu rasa macam kebanggaan lah bagi kita kan. Macam maksudnya yalah. Pada mulanya dia adalah prospect. So after that dia datang dapatkan servis kita, dia jadi kita punya client. Ya, betul. So after that dia datang balik disebabkan dia repeat balik. Maksudnya dia adalah regular kita lah. So ni kita panggil customer retention lah. Macam ni kita retain customer. Terms ni kadang-kadang orang tahu je. Tapi on-site barber ni dia orang kena faham konsep tu lah. I mean start daripada orang tu prospect. Mula tanya bang kedai kat mana? Lepas tu dia cuba-cuba datang. So dia jadi kita punya client, dia jadi kita punya customer. So after that disebabkan kita bagus, so dia repeat balik. Ni kita panggil regular. So ni kita panggil customer retention lah. Macam kita nak retain customer tu supaya maintain dengan kita. Tak kisahlah 5 tahun ke 6 tahun, as long kita tahu ada lah kan. So pada mulanya seorang 3 kursi. Seorang. Okay, saya mula dengan 3 kursi seorang. Sebenarnya kursi tu standby je sebenarnya. Tak terfikir lagi untuk tambah staff. Lepas tu bila kita ada staff, daripada situ kita akan start dari segi apa? Kita tak ada ilmu pengurusan manusia. Yang tu bermasalah lah. Sebab yang pertama, kalau dari segi komunikasi kita bermasalah, so info yang kita sampai tu tak jelas. Betul. So yang tu dia jadi bila kita arahkan kau tak buat. Kenapa? Betul. Sebab kita arah pun tak jelas kau kena buat apa, macam mana. Kita tak ajar dia step by step. Jadi kita tak ada knowledge tu. Kita hanya ada skill. Tapi yang bermasalah akan datang lah. Staff tak buat kerja dan tak capai apa yang kita nak. Betul, faham. Dul macam Cap, macam awak pula. Barbershop pertama tu lama lah. After kerja sekejap kat UK Perdana masa tu. Betul. Kan? Lepas tu berhenti, start dekat tangga dulu kan. Betul kan. Buat house call. Struggle tau. Cap memang saya struggle. Flat, jadi saya buat dekat tangga. Yang paling tak boleh saya lupa tuan kalau buat kat tangga tu, cermin bilik air tu saya bawa keluar tuan. Cermin bilik air yang tu panjang tu. saya bawa keluar letak kat tangga. Lepas tu itu tak boleh lupa, tarik wire extension tu kan daripada rumah, tarik ke tangga sebab kat hujung sekali. Tu struggle betul. Betul tuan, saya macam tu. Cap start macam tu betul. Dan kedai pertama saya pun bawah rumah saya. Kedai papan. Sebenarnya kedai tu status dia kedai ataupun orang punya bangsal ataupun tempat parking kereta. Asal-asal. Sebenarnya kedai tu tuan, sebelum saya jadi barber dulu, saya berniaga dekat situ. Bapak saya ni daripada dulu dia suka saya berniaga. Tapi saya tak minat. Dia ajar saya, kau lah jadi kuli, kau lah bos, so jangan sampai kau nak kerja bawah orang. Dia punya mindset macam tu dia cakap dengan saya. Tak, dulu memang tu. Dulu pembawakan mindset memang macam tu. Kita tak boleh, sebab kita zaman kita kan lain. Betul lah. So dah bertukar zaman kan. Lepas tu saya follow lah. Dia hero saya kan. Saya panggil ayah saya ni Iron Man. Hero Icon saya. lah, icon. Icon lah. So lepas tu dia suruh saya berniaga goreng pisang, keropok liku, ABC saya buat dekat bawah tu. Sebelum jadi kedai gunting rambut tu tuan, tu kedai saya berniaga ABC, keropok liku. Tapi kedai tu tak tertutup. Lepas tu saya dah buat keputusan. Time tu saya cakap dengan bapak saya tak minat berniaga tuan. Saya cakap, Pak, saya tak minat berniaga. So saya sambung kerja promoter. Saya kerja promoter dekat situ lah. Saya kerja dan barulah saya berhenti kerja promoter tu. 3 bulan tuan saya tak kerja. Saya duduk rumah. Jadi saya adik-beradik 5 orang. Semua perempuan, saya seorang lelaki. Alamak. Ini pun dugaan. Semua perempuan, saya seorang lelaki. Harapan keluarga kan. So mak saya bebel setiap hari tuan. Kau ni anak lelaki, nak jadi apa kan? Tak kerja, asyik duduk rumah. Tapi saya tak anggap tu negatif tuan. Saya anggap tu adalah satu tekanan untuk saya supaya saya berfikir dan saya boleh improve hidup saya. That time umur berapa masa tu? Masa 20 tu something lah. 21 pun 2 dia. Betul tuan. 22. Saya ingat lagi time tu 22. So mak saya risau lah sebenarnya. Dan dekat situ lah saya start fikir masa sekolah dulu saya minat. Bila kawan saya kena gunting rambut kat sekolah, saya ni tuan, daripada zaman sekolah dulu rambut memang style tuan. Rambut memang style. Jaga lah sekarang masih style tu. So gunting rambut dekat kedai mana pun,
orang akan tanya, kau gunting kat mana, cantik lah rambut kau. Tapi bila dia pergi gunting kedai tu, dia tak dapat rambut macam saya. Sebab setting. Betul. Dia tak tahu setting tu. Betul. Lagi satu bentuk kepala lain. Betul. Jenis rambut lain tu betul kan. Okey, lepas tu saya ingat balik, oh saya ni sebenarnya suka gunting rambut. Dekat situ lah bermula. Maksudnya start dengan minat. Betul tuan. Saya start dengan minat sebab saya fikir aku ni nak jadi apa. Masa saya kerja promoter tu, okey tuan, gaji okey. Cuma saya rasa macam Kosong kerja lah, sekadar jiwa. kerja. Kosong jiwa kosong. Betul, kosong tuan. Saya rasa kerja sekadar kerja je. Tak minat. Jadi saya fikir apa yang saya nak jadi. Kat situ saya fikir, oh saya ada minat gunting rambut. Boleh saya cerita tak? Boleh. First saya beli mesin clipper kat mana tuan? Boleh, no Saya problem. beli kat pasar malam tuan. Janganlah rasa malu Cap. Tak. Walaupun sekarang dah jadi TikTokers industri rambut, janganlah rasa malu dengan aku. Tak, bukan Semua malu. ada nak side. Pasar malam kan. Terus sekarang, tapi kena ingat, kalau orang beli kat pasar malam, jangan kita buat konten pergi bash orang tu. Faham tak? Dulu pernah buat pun. Ada lagi ke clipper tu? Ada lagi tapi dah rosak tuan. Kena letak dalam frame. Betul lah. Betul lah. Betul. Kan? Maksud apa beli kat pasar malam lah? Berapa puluh ringgit ya masa tu? Sekejap. Saya beli time tu RM40 tuan. Wall ni lah, wall kopi ori. Betul. Lepas tu ya ada wire tu kan. So time tu saya beli, saya rasa ini ori ni. Saya dah happy gila, seronok kan. Balik je daripada beli tu, saya terus gunting rambut kawan saya kat tangga. Saya start kat situ lah. Dan saya start belajar dekat YouTube gunting rambut. Tengok video Sikit-sikit masa tu kan. Saya belajar sikit-sikit. Dan bila saya belajar sikit-sikit tu, Macam 2 tak bulan cukup lah. Macam tak cukup lah. Saya tak tahu. Saya tahu diri saya ni sejenis yang tak suka macam tu. Saya suka macam improve. Okay. Bila dalam keadaan lama macam tu, saya akan jadi cepat, ada benda baru ni kena buat ni. Jadi saya belajar skin fade dekat YouTube. Okay. Tapi kau Kau dulu aku belajar skin fade kan. Pap tu tiba-tiba hitam. betul tuan. Kan? Betul. Putih gelap terus kan. Tapi member tak tahu. Oh cantik ni. Cantik. Okey lah. Okay lah. 2 bulan ikut saya buat trend. kat tangga. 2 bulan. Maksudnya masa tu dah buat, masa buat tu member dah bayar Belum duit? tuan. 2 bulan tu first saya gunting kat tangga, member tak ada bayar. So ada seorang kawan saya ni, saya ingat, dia bagi kat saya RM5. Di encourage lah. Ni first dia cakap, "Weh, Rul, kau dah gunting rambut aku, kau ambil lah duit." Dia cakap macam tu kan. Lepas tu saya cakap, tak apalah, aku nak belajar. Lepas tu dia bagi, tak apa, kau ambil je RM5 ni kau punya. Buat semangat. Kau punya usaha. That's the first Betul. reward yang awak dapat daripada kerja gunting rambut. Betul. So itu saya dapat, saya macam, wow, dia punya happy tu kan. Betul. Dekat situ baru saya start, setiap malam saya akan ambil 5 orang kawan-kawan yang nak gunting. So saya kira, okay, RM10, RM20, 5 orang RM25. Okey lah, dapat Okay, RM20. Okey, ada duit masuk tu kan. As long kita tak susah kawan tua. Betul. Kita tak minta duit dia, okey. Betul. Betul tak? Kita pun tak meninggal kepala dia. Cuma bapak saya tanya, cermin tu nak pergi mana? Setiap hari lah. Keluar masuk asal malam dia keluar. Betul. Dekat sudut tepi tu lah kan. Betul tuan. So dekat situ lah. Dan lepas tu barulah saya start buka Google. Saya start cari kat mana ada tempat belajar gunting. Dekat situ saya jumpa Walter College. Masa tu okey, awak batch ke-5 Ya, Walter Tapi College mengubah saya. masa tu dah ada modul apa semua kan. Dah ada dah. Tak, awak bukan best student ke Cap? Saya best student. Saya Dapat dapat hadiah hadiah gunting tu, saya simpan sampai sekarang. Tak pakai lah. Student Saya pakai Jarang-jarang lah. tapi jarang-jarang. Best student. Masa tu dan guru dia adalah Ahmad Buhari. Ahmad Buhari ni to me, ini memang guru the best ever. Memang kalau sebut nama dia, kalau tak kenal tak sah. So Ahmad Buhari Bukan ni baba. Ahmad Buhari ni dia macam kita sebut tadi, Malek Tupet. Okay, faham. Dia macam lama tau dia hilang. Suddenly Tuan Ahmad Buhari tiba-tiba muncul kembali lah. Betul. Tapi kita semua tak ada masa sebab tengok dia quite busy apa semua kan. Ya, betul. Tapi guru tu yang diorang dapat lah guru yang the best ever lah. Saya pun rasa Kan? sangat the best. Sebab dia punya skill, dia skillful punya person lah kan? Even though dia punya clipper pun, ingat clipper lama dia dengan wire besar, dia betul, adjust betul. blade convert. Dia the one yang ajar those guys. Bukan standard tu. Dia jenis Bukan. crit. Dia jenis crit. Dia macam kalau buat wire suku dah spek 62 dan 3. Betul. Tak dari spek laju tu. Dah spek laju. Motor apa semua kan. Yang kita pun macam, kenapa dia good? Asal ni tak pasan. Tapi tengok bila dia gunting, asal fit dia buat betul-betul clean. Betul. Kalau kita tengok, barang upgrade sikit, skill tu most important. Kat situlah kita semua masa zaman tu, semua student Tuan Ahmad Buhari ni belajar blending guna bucu, blade tu lah. Dulu ingat kan blend ni tak perlu kan guna bucu. Sebenarnya kena ikut bentuk kepala. Zaman tu lah yang dia ajar tu Arul. Betul. Tu yang sampai
Tengok sampai handal sampai sekarang. Alhamdulillah. Saya masa tu lebih kepada ajar dia orang kepada teori. Sebab saya mau tu gunting rambut lah. Tapi saya ni lebih kepada attitude, disiplin. Nak tanya ada orang. Saya ajar dia orang punya attitude macam mana. Saya first kenal tuan. Satu cerita lah. Saya first kenal tuan, saya tengok dekat IG yang tuan denda student yang datang lambat, pegang tiang, cakap dengan tiang. Dekat Rapi Light masa tu. Tapi saya tak pasti kat mana. Tapi start daripada situ saya kenal tuan. Oh tu kita satu training. Kita ada training. Yelah, barber kita nak ajar budak ada communication skill. Tapi tak dia cakap, kau duduk traffic light lama tu. Traffic light tu sebelum kau datang ada traffic light 199. Itulah traffic light dia. Oh ya. Ya. As a barber, kita bukan skill most important menggunting rambut. Ada skill yang kita kena ada adalah communication skills. Betul. Sebab kita ni consultant kepada customer tau. Contoh dia cakap, bang gunting macam mana? Macam tu je. Saya nak gini. Kita ni ibarat doktor. Betul. Kita adalah engineer rambut tu. So bayangkan customer duduk, saya nak gunting macam ni. Okey tak? So kita sebagai barber, okey bang, pertama sekali bentuk muka bang ni bentuknya jenis oblong. Okey, kalau bentuk muka oblong, antara rambut yang sesuai adalah rambut yang tak berapa tipis, bahagian sisi, bahagian atas kita boleh panjangkan. Antaranya kita boleh buat mohawk, kita boleh buat fohawk ke, kita boleh buat slick back ke, side part ke kan. Contoh, kita adalah consultant lah. So kita kena consult, bagi nasihat. So kalau kita tak pandai, macam ni kita nak, macam mana kita nak communication skill tak ada. Dan benda tu tak boleh datang. Ingat apa, communication ni tu datang daripada langit, doa sampai kan. Dia kena dilatih. Technically semua orang you all barber, you all tahu lah. Tak, sebenarnya kebanyakan saya nampak lah tuan kan, dia orang ni dia fikir macam kau boleh lah. Dia selalu macam ni. Dia tak tahu how hard kita train. Ya tuan. Untuk cakap dengan orang, betul tak? Betul. Kau boleh lah, kau boleh bercakap dengan customer. Aku tak macam kau. Selalunya kebanyakan macam tu. Tapi tak semudah tu sebenarnya kita nak jadi manusia macam tu pun kita belajar tuan. Kau ingat dulu masa diorang praktikal, ada budak student cakap datang kat saya, dia tak boleh tengok customer, menggigil lah tu badan. Macam nak jadi barber? Shaking. Jadi saya cakap, saya ada satu tips. Saya masa tu bukanlah nak bermain-main, tapi saya rasa ni sabit akal. Awak pakai topi kan? Pakai. Tutup topi sampai sini. Pergi ambil mask, awak tutup ni. Dia boleh gunting. Sebab dia rasa orang tidak melihat dia. Tengok dia lah. Sometimes. Sebab ada orang start tengok je. Waktu badan. Biasanya orang tak tengok pun. Itu belum gunting budak lagi. Okay, faham? Betul tak? Faham. That's why itulah, kita bukan nak cakap apa. Selain daripada skill menggunting rambut tu, memang kena start skill communication tau. Betul. Kemahiran berkomunikasi tahap tertinggi. Sebab kita engineernya, kita doktornya, kita adalah konsultannya. Kita pakar kan. Jadi kita kena tunjuk kat customer tu kepakaran kita kan. Betul. Sebab one fine day, selain daripada serve customer, apabila dah naik level macam you all, dah jadi business owner, benda tu you all kena delegate tau. Orang kata kena ajar pula kita punya team yang the rest of the team lah. Betul tak? Betul. So ada orang boleh, ada orang tak boleh. So takes time lah. Ni ilmu leadership pula. Itu. Betul. Jadi nak on the top tu, dia punya liku tu berliku-liku lah. So maknanya trust the process lah. Betul. That's why experience tu dia datang sikit. Betul tak? Sebab nowadays ni, yelah, rambut pun keluar ikut trend. Ada style penyapu lah, ada style macam penyapu. Dan ada orang tak boleh terima gaya tu. Betul. Tapi bila dia tak boleh terima, dia tak nak buat. Tapi bila demand tu datang kat kedai dia, customer datang, dia tak nak buat, so dia rugi on sales. That's why being a barber, being a businessman, kita kena open minded. Betul. Open to all, open semua jenis style rambut. Nowadays kan, saya tengok yang paling teruk sekali adalah classic cut. Tak ramai orang boleh buat flat top. Betul. Betul tak? Betul. You all kan? Betul. Betul tak? Berapa ramai yang boleh buat flat top? Betul. Sebab tu kalau kat sini, bila kat Water College kita ajar, classic cut tu yang kita fokus betul-betul. Tuan Syafiq akan fokus untuk on flat top. Bila pakcik tukar azan kat masjid, saya nak flat top satu atas ni nampak kepala. Nampak kulit. Kan? Memang dia satu. Kat sini nampak kulit. Tapi satu sebenarnya kalau ikut betul, sebab bentuk kepala kan bonjol. Betul. Bila dia drop gitu tak cantik lah. Ke depan dia akan drop macam tu kan. Tak jadi betak tu. Tak jadi betak tu. Jadi botak pula. Blend berlekuk. Dah jadi bujur kelapa sawit lah kan. Sebab tu, betul tak? Betul. Itu yang saya nampak lah. Sebab
banyak je apa orang kata bintang-bintang muda sekarang ni yang minat dalam industri gunting rambut ni yang perlukan pembimbing. Ataupun kita kena guide, mentor. Betul. Maksudnya sistem mentoring and apa mentor-mentee ni kena ada. Sistem coach dengan coachee ni kena ada. Betul. Sebab kalau tak, industri ni dia akan pergi tanpa objektif yang jelas. For me lah. Tak tahu untuk you all. So I think you all pun walaupun tukang gunting rambut, business owner, tapi setiap barbershop tu dia mempunyai objektif yang berbeza-beza. Betul tak? Setuju? Kan macam ni, macam Amir, awak ada akademi dan proper way, macam apa Cap dengan ni, tapi funky karakter. Karakter Cap dia punya karakter memang langsi teruk lah. Dia pergi mana-mana kat KL, dia pergi panggil orang ni, entah mana punya homeless people ke siapa kalau dia jumpa dia nak gunting, dia gunting. So Cap dia ada this kind of strong character lah. What I see lah. So macam Tuan Amir, dia lebih professional karakter bila dia mengajar kat kelas. Okay, Assalamualaikum semua, nama saya Amir. So berbeza-beza mengikut objektif, betul tak? Betul. So as long the goal tu sampai, macam Amir nak bantu orang, macam yang penting kita nak memberi manfaat dekat orang dan video kita tu memberi manfaat. Betul tak? So itu kita cerita pengalaman. Hello. So, banyak lagi kalau nak cerita banyak kan? Sebab banyak lagi orang sebab di sini tau. Saya ramai orang call saya, tapi nowadays ni dah kurang sebab nombor telefon dekat Google tu dah tukar. Sebelum ni Assalamualaikum bang. Ya, bos. Hello, ada barber tak? Saya ada kedai tapi tak ada barber. Mula-mula saya tak perasan, lama kelamaan saya cakap, dah 5 hari straight orang call tanya barber ni kan. Yang saya tertanya adalah, macam mana kau boleh buka kedai tapi tak ada barber? Faham? Dan business barbershop, the biggest asset ever adalah barber. Bukan kedai tu. Betul. Dia bukan barber ni tu. produk dia. Barber ni bukan macam pekerja 7E tau. Kan? Okay, contoh pekerja tu berhenti, ada pekerja baru masuk, kita train 3 hari, tekan-tekan punch, dia boleh faham sikit-sikit. Cuba suruh buat fit hari pertama. Hancur tu. Boleh maksudnya jadi skin fade klasik. Dia jadi macam ni askar zaman dulu sap hilang, skin fade klasik Tapi confirm macam tu je kalau awal baru belajar untuk skin fade kan tuan. Fading dia tu tak ada. Maknanya dia tak faham lah dia punya apa tu kan. Jadi not simply minta barber macam tu kat kita. Memanglah kita ada akademi kan. Macam awak pun sama kan. You all pun melahirkan tukang gunting rambut yang muda-muda kan. Train orang ni dia perlukan passion tau. Macam saya memang very passionate on train manusia. Saya memang suka ajar dan saya suka memberi contoh sebab saya nak mereka mempunyai satu kat dalam didoktrinkan dengan konsep barberpreneur. Maksudnya barber yang ada apa oriented business kat kepala otak dia ni. Faham tak? Yang tu susah sekali. Dia ada tujuan. Dia jadi barber tu apa tujuan dia sebenar? Sebab ramai orang sempit bila fikir belajar barber kerja. Padahal boleh je belajar barber, kerja, after that business. Tapi mobile adalah salah satu business model yang orang tak go deep. Maksudnya mobile barber ni adalah business model yang tak perlukan physical store ataupun kedai physical. Tak payah bayar duit sewa. Kalau kita tengok overseas, ada yang siap motor macam Grab, macam Shopee yang motor, tapi barber pak stand tengah, tarik, siap keluar box, siap keluar cermin lagi. Style kan? Jadi model kalau dekat India saya rasa buah pokok macam tu, tapi kaki 5 kan. Betul. Tapi duduk bersila, dia letak kepala tepuk. Tapi dia hygiene teruk sana. Kan? Tap dah dia kan. So maksudnya benda tu lah yang orang kena faham. Betul tak? Tu untuk pandangan saya lah. Tak tahu pandangan you all macam mana. Macam mana dengan awak Mai? Betul tuan. Saya rasa kalau skill semata-mata kita tak boleh nak pergi jauh lah. Okay? Sebab kalau kita nak serius dalam bidang bisnes, bukan orang kata setakat habis belajar kerja sampai ketua macam tu. Kita tak boleh ada mindset macam tu. Kalau nak jadi bisnes, so kita kena tambah knowledge. Bukan dari segi skill saja. Betul. Tapi ilmu-ilmu yang berkaitan, contohnya dari segi finance, betul, setuju. Urus manusia, betul kan? Urus cukai dan sebagainya. Betul. Finance tu yang paling berliku. Macam awak siapa yang uruskan? Saya finance. Saya masih uruskan sendiri. Maksudnya masih tak percaya lagi lah.
Yelah. Betul, saya masih uruskan sendiri. Maksudnya masih uruskan sendiri lah. Macam awak finance memang ada orang yang uruskan finance kan. Betul. Kita dah ada pembahagian kerja masing-masing lah. HR, admin, bahagian account Yelah, dan sebab operation. Sebab bila kita nak go berorganisasi, dia kena well structure lah. Macam tu lah. Kan? Ya, team lah tuan, team. Kita kalau nak grow lebih jauh, Teamwork lah. kena ada team lah. semua. Kalau seorang-seorang saya rasa Pengsan. tak terdaya. Pengsan tak? Pensar. Tapi cuba korang look back. Contohlah melihat 6 tahun lepas. Kalau lah korang tak betul-betul struggle bangunkan seorang-seorang lo, ada ke orang lain effort macam you all yang bangunkan company all sini, bangunkan DS macam Cap bangunkan Hood Barber macam awak bangunkan, mana ada. Betul. Sebabnya diri kita lah. It depends on person tu. How Siapa hard yang bawa kapal tu? how Captain. hard dia bawa kapal tu kan, macam struggle lah. Tapi sometimes kita boleh overwhelming lah kalau tak kan. Ada kat jam kan. Ada tiba Kita masanya jam. Ada tiba masa jam. tak, ni orang kena tahu. Betul. Nanti orang kena tahu tau. Cap macam awak jam pernah tak berlaku jam yang dulu satu ketika lu masa nak bangun kan? Mesti pernah tuan. Saya jujur lah tuan saya punya pengalaman, saya sempat juga mengalami yang menggigil. Sempat juga Nak tuan. ke anxiety lah. Bahaya tu. Tapi betul saya sempat juga sebab time tu bila Masa dah start business lah. time tu saya start daripada kedai papan tu. Okey. Saya nak pindah ke kedai lagi besar. Okey, apa yang saya perasan masa saya dekat kedai papan tu, ramai orang support tuan. Awak tak setuju? Ramai orang support Saya tuan. nampak masa tu memang orang tag. Ramai orang support tuan. Bila saya nak improve ke kedai lagi satu, kedai lagi besar. Jadi kadang ni saya straight je lah. Kawan yang support dulunya terus Hilang. dia dah tak support macam dulu lah. So maknanya dah ada lah. So maknanya sebab tu saya faham dalam bisnes perlu circle yang betul, environment yang betul. So kalau kita nak berjaya, berkawan dengan orang yang berjaya. Tapi bila orang tak faham konsep ni, dia ingat kita ni Nak tinggalkan dia. dan kita select. Tapi bagi saya dalam hidup memang kita perlu select, kita perlu pilih. Sebab itu Siapa kita nak berkawan kan? kita perlu pilih. Macam tu juga macam jodoh ke kan. Kita perlu pilih, betul tak tuan kan? Betul lah. Susah senang sekali tu. Jadi bila tak berapa elok pun tak select macam mana? Betul. Tak itu select yang- ni saya setuju. Betul. Sebab kita nak bagi tahap pemikiran kita ni sihat. Sebab kita ni businessman. betul. Businessman ni kepala otak dia mesti well function dan sihat. Kalau dia tak well function dan sihat, mengarut bisnes tu. Betul, tuan. Betul tak? That's why kita kena select. So orang kat luar sana kena faham. Betul. Tapi after we go back to hometown ke, jumpa kawan-kawan yang lepak sekali ke, takkan kita nak talk about business. So kita talk about yang bahasa kita kita berkawan dengan dia lah. Cumanya kita tak boleh lah adakan masa hari-hari lepak mamak kan, main PUBG ke, main Mobile Legend ke, sama-sama dah tak boleh lah. Betul tak? Itulah yang saya lalui. So saya rasa macam okey lah. Maksudnya bisnes ni banyak mengajar lah sebenarnya. Sangat-sangat mengajar. Kalau erti kehidupan betul-betul bagi saya, itu mengajar saya. Sebab saya pernah ada satu cerita tuan. Ni cerita ni saya boleh share kan. Boleh. Okay, cerita ni yang, sebab kalau boleh cerita yang paling deep dan tak pernah keluar kat mana-mana, mesti share. saya tak pernah keluarkan tuan. So yang ni masa saya nak buka kedai yang lagi besar tu, ada seorang pakcik. Bagi saya sebab tu pentingnya circle. Orang-orang yang ada dekat sekeliling kita. Dan kita ada pilihan juga untuk bila dia bercakap benda yang tak betul, kita boleh lari. Betul tak? Kita ni tak masuk ni, so kita boleh lari. Tapi ni dia mental saya. Okay, dia kata nanti pakcik ni tak tahu kenapa dia tiba-tiba rapat dengan saya. Dia cakap saya tengok awak ni macam boleh pergi jauh ni. Dia pergi jauh. Lepas tu dia mula start macam awak ni bersinar. Dia dah bahagian-bahagian dalam tuan. Tak, dia kenal ni cerita kenal dekat mana? Okay, dia customer tuan. Okay, daripada customer. Dan lepas tu bila nak gunting tu, dia nak gunting dengan saya je, tak nak dengan orang lain. Lepas tu bila berborak tu, dia tak nak ada orang lain. Dia nak berborak berdua dengan saya je. Saya pun macam kenapa pakcik ni macam ni kan. Saya jadi takut juga kan. Lepas tu dia selalu berborak pasal ilmu agama, tapi yang deep betul-betul deep tuan. Saya Macam tarekat makrifat hakikat. jadi saya tak sampai ke situ. So sampai satu tahap tu dia selalu ajak saya borak. Dan bila saya tengah gunting tu, dia selalu cakap jangan kejar sangat dunia. Dia selalu cakap tu, jangan kejar sangat dunia. Dah cukup lah, dah ada satu kedai cukup. Dia ajar saya erti bersyukur. Yang tu deep. Bersyukur. Dia selalu dia ajar saya erti bersyukur. Tapi
saya belajar, bagi saya setiap orang erti bersyukur kan berbeza-beza kan. Setuju? Ada orang yang erti bersyukur dia, okay aku sampai tahap ni aku bersyukur apa yang aku ada. Setuju. Kalau macam saya bersyukur bila saya improve tuan. Betul? Saya selagi Allah bagi saya nafas, dia bagi saya tenaga lagi strong kan. Kenapa saya tak gunakan sebaik-baiknya? Kenapa mesti saya dah habis buat customer saya nak kena relax-relax. Bisa okok. Contohlah tuan kan. Saya ada teori tau bab ni. Sebenarnya kita macam kita, contoh kita nak menasihati budak-budak baru dalam industri ke dalam bisnes. Sebenarnya kita nak nasihat dia orang tu ikut level dia orang. I mean, jangan nasihat dia orang apa yang kita ada sekarang. Kita mesti nasihat dia orang ketika kita lalui fasa sama macam dia orang. Okay. So that's why ilmu tu tak sampai kat awak. Betul, faham. Dia nasihati, bukan kita tak terima. Ni disclaimer lah, nasihat orang tua buat agama kita terima dan kita berterima kasih. But dia mesti ikut level. Maksud ikut level tu adalah untuk dia dah melalui kehidupan yang sangat perit, jerih kehidupan. Dia dah melalui macam-macam, kaya, miskin, kaya, miskin. So end up dia dah sampai ending. Dia dah sampai ending, dia dah tak chase apa-apa dah. Okay, faham. Dalam hidup. So dia tak boleh bawa benda yang dia punya back end tu kepada kita. Betul tuan. Sebab should be dia kena menasihati kita atau advice kita based on experience ketika usia dia macam kita. Sepatutnya masa pakcik usia macam kau ni, pakcik macam kau very struggle hidup. Cumanya key dia adalah sabar. Itulah yang kita nak. Maksudnya ilmu yang setara dengan keadaan kita. Betul. Tak boleh compare lah umur. Contoh umur dia 70. Ilmu yang tarikat umur 70 tahun ni sampai kat kita umur macam saya muda lagi. Saya bawah 20 tahun. Jadi pening tak? Saya pening tuan tadi tuan. Lepas tu yang paling saya tak boleh brain lah. Bila saya nak buka kedai tu, saya tak tahu kenapa dengan pakcik tu. Nanti bila awak buka kedai tu, nanti setahun awak buka mesti akan jadi sesuatu kat belakang tu. Dia main macam tu. Faham tak tuan? Dia main. Ada maksud tersirat. dia main mental lah. Sebenarnya bila macam tu saya punya mental dia dah downkan saya punya mental. Dia tak tumbuk saya punya fizikal, tapi dia downkan saya punya mental. Ni downkan mental orang ni sebenarnya salah satu dia macam bully issue. Tapi dengan cara yang macam tu. Ini yang paling sakit. Ya tuan. Emosi. Sampai saya jujur masa tu saya nak tidur, saya terfikir-fikir apa yang dia cakap tu. Kenapa pula nak jadi pendaan emosi, kenapa nak jadi sesuatu kan? Lepas tu kenapa nak jadi macam ni? Sebab tu kesilapan saya time tu, saya terlalu dengar dan dipengaruhi. Jadi bila saya dapat belajar kesilapan tu, alhamdulillah sekarang saya lebih strong. Mental saya lebih strong dengan siapa saya perlu dengar, ataupun ada yang saya patut ambil, saya ambil. Saya tak ambil, saya tak, okay cut, jangan ambil. Macam tu. Dia macam ni. Kita never know what tomorrow will bring to us. Maksudnya apa hari esok akan bagi kat kita. We never know. Tak ada siapa tahu. Meramal masa depan ni, kita ni manusia biasa. Tak ada siapa yang tahu. Why not? Disebabkan alang-alang kita tidak tahu, kita try hard untuk be better dan ready for tomorrow. Betul. Betul tak? Betul. So kalau orang macam ni, kadang-kadang saya pun tak faham. Dia nak tolong ke? Dia nak dia nak dalamkan itu kan. bukan intention dia nak tolong. Saya rasa uncle tu, pakcik tu dia nak tolong. Cumanya yelah, macam saya cakap ni, level yang disampaikan tu. Betul. Pening kita meh. Pening. Penyampaian tu tak setara dengan apa yang kita boleh fikir kan. Okay. Macam mana jadi macam tu? Banyak tersurat Saya pernah kena, ni apa? Cawan. Tak, ni cahaya. Cakap, kenapa pula? Sudah. Dia kata hakikat dia. Kalau tak ada cahaya nampak cawan. Saya cakap tak nampak. So ni apa? Saya cakap cahaya tak ni cawan. Saya cakap tak apa, sampai sini je. Faham tak? Sebab akal fikiran ni saya tak expert dan tak mahir dalam bidang ni. Dia ada pakar dia. Syubi kita boleh lah invite orang find dia kan. Betul. Tapi untuk orang macam kita ni memang kena belajar. Cumanya mesti ikut level lah. Pada pendapat saya. Kalau tak ikut, itu duduk bawah pokok, ngangkang, keruk kepala, isap okok tak kena tempat. Rambut tak terus. Isap rokok tuan. Tak rokok, lepas tu dia pejam mata, dia gelak tu serang. Itu jadi gitu. Kenapa gelak tu? Saya tengah bercengkerama dengan Tuhan. Kita banyak jumpa orang macam tu tau. Dan paling banyak orang kena macam tu, orang yang ada masalah. Sekarang ni orang masalah duit banyak kena macam tu. Betul. Asal tak ada duit je, jadi gitu. Asal tak ada duit je, pening. Sebenarnya kalau orang
Kalau kita cakap terlampau ilmiah tu orang kata kita acah-acah ustaz. Tapi sebenarnya kalau orang percaya pada qada dan qadar Allah, rezeki Allah tentukan untuk kita. Mungkin hari ni tak sama dengan esok, tapi as long kita have to believe kita ni apa, betul tak? Kita ni siapa, hamba, dan siapa yang dah set. Kalau kita believe as soon as possible, kita okay je. Kalau esok lusa susah, macam you all berdua pernah rasa susah, down to earth, yang gila-gila terbalik betul. One fine day bila susah, saya tak rasa korang gila. Betul. Kita dah belajar daripada Dan saya percaya you all akan come back more stronger than before. Betul. Betul tak? Mungkin yelah contoh ada terbalik, lepas tu bangkit balik sampai 10 20 outlet. Kita tak tahu franchise satu sampai ke USA punya outlet, kita tak tahu. Betul tak? Sebab benda ni buatkan kita stronger kan. Okay. Makin jauh kita itu punya, dalam sangat kalau dah ni pun dia. Tapi budak kena tahu lah. Ya kena tahu tu kan. Sebab bisnes pun memang ada orang kacau mental kita macam tu. Dia tak sihir kita, tapi dia kacau kita macam tu. Betul. Dia ada macam orang memang macam tu tuan. Kata-kata dia tu menyebabkan kita tak duduk senang. Asyik terfikir kan. Sampai tengah-tengah bawa kereta tu, lampu merah kita boleh jalan. Betul. Sama tahap macam tu. Tuan Sebab pernah kita alami juga tu. pernah. Bahaya. Disebabkan ni dengan ganggu. Betul, kita mengganggu. punya ni sebenarnya Kata-kata dia tu bermain di fikiran kita. yang buatkan kita rasa macam oh Allah ya Tuhan, apa benda aku buat ni kan. Tuhan, Betul tak? Tuhan. Kita rasa macam iyalah, kita nak fikir macam-macam, nak fikir berniaga, nak fikir duit, nak fikir family, nak fikir anak buah, nak fikir staff, nak fikir kedai yang apa, kadang-kadang apa landlord telefon sewa bila bayar. Betul. So, orang tak rasa lagi-lagi PKP tu lagi biru muka, betul tak? Biru muka. Dan that's why kita sebagai lelaki, sebagai pendiri bisnes, sebagai ketua keluarga, mind kena strong. Betul. Kalau macam saya cakap tadi, kalau mind kita tak strong, kita tak boleh ready, habis. Betul. Ni yang buatkan ramai kecundang. Ya. So sedikit sebanyak mungkin banyak orang dapat belajar daripada kisah dan pengalaman. So now kita nak go to topik yang lebih deep. Okay. Maksudnya topik yang lebih deep ni adalah macam saya dah cakap dengan Cap tadi lah. Sebab Cap dia masa tadi kita kat bilik meeting room tu kita borak-borak. Barbershop ni tahun 2016 tak mai ke? Betul. Kan? Yang buat fit perfectly, skin fit tak mai. Pasir tak ada hilang. Tak ramai. Ada. Ada tak ramai. Tak berapa ramai. Ada yang pasir tapi volume rambut atas barai. Betul. Pelepeh rambut kita dulu. Tapi apa orang kata barber punya scene ni dah start naik 2016, 2015 kan. 2014 dia dah start. Tapi dia on peak saya rasa 2016 2017 lah. Betul. Before dia jadi average. Maksudnya jadi average tu, macam mana boleh jadi average? Dia jadi biasa-biasa sebab dia dah jadi red ocean tau. Maksudnya red ocean yang saya cakap ni, sebab barber dah terlampau banyak, demand dah berkurangan. So end up barbershop ni sebelum ni sale 35,000, tiba-tiba kat kawasan tu dia seorang. Tiba-tiba ada 5 barbershop. Dia splitting the market. Bila splitting the market, end up semua orang dapat sikit-sikit. Betul. Macam mana kita nak survive? This is the question. Macam mana kita nak survive di kala kita dalam keadaan red ocean, yang mana barbershop you all berdua buat servis gunting rambut, cuci rambut, color rambut, kan? Skin fade semua orang dah boleh buat lah sekarang, kan? Skinhead lagi senang. Semua orang boleh. Dah tak ada yang tak boleh, betul? Wolf cut, apa rambut penyapu tu apa nama, sorry apa Itu sebenarnya tu? Messi hairstyle. Dia sebenarnya kalau ikut betul-betul dia punya terms Messi hairstyle lah kan. Tapi Dia sekarang nama tu dah diubah. nasib baik penyodok tak ada tuan. Risau. Penyapu macam tu, penyodok macam mana? Sebenarnya- Biasa ke bawah. terms nama ni kan, dia kena back to basic. Betul. Macam burst fit apa semua kan, dia zaman-zaman 70 80s dah ada macam mullet kan. Semua zaman-zaman tu lah, cuma je improvise now. Dulu punya mullet ekor ni cut kapak terus. Sekarang punya mullet ada ekor, dia ada ada fit fading, atau betul. taper lah. Dia gabung lah. gabung Modern kan. dan klasik. Sekarang ni, So back to kita punya isu adalah macam mana dah ramai sangat ni buka barbershop ni, dah jadi red ocean kan, dah ramai sangat, dah splitting ni. Macam mana kita nak keluar daripada keadaan dan situasi So tu? bermakna macam mana kita nak jadi blind. Betul. You Kelainan. have to be different because of, kalau semua orang gunting rambut, semua orang cuci rambut, seorang itu, seorang ini, sama. End up semua pergi mana? Sama je. sama. Cuma yang beza kan, ada harga murah, ada harga mahal. Betul. Ada high end service, ada biasa-biasanya service, ada yang very very high end service, macam True Fit and Heal kat LCC kan. Memang brand daripada UK datang kan. Betul tak?
So bayar sekali gunting RM150 kan. Tapi servis dia ada mesin dia sendiri, dia punya brush semua sendiri. So macam mana kita nak keluar daripada kebombong? Sebab we are local. Kita ni orang local yang should be, we are have to fight business kat dalam negara kita. Dengan apa, foreigner buka kedai kan. Lepas kena saman, kena tutup, esok buka kedai sebelah pula orang yang sama. So ni compete each other ni yang buatkan jadi huru-hara market. Dia jadi mass market. Jadi that's why, perasan tak, sale dulu dengan sale sekarang mana sama? Dia kalau yang saya nampak tuan, contohlah kalau kita bagi pada konten je. Dulu masa saya buat konten untuk kedai saya lah di S Barber Shop, awal-awal dulu saya nak buat kelainan daripada kedai yang lain, saya buat drama. Saya buat video drama sebab time tu belum ramai orang buat lagi. Jadi saya buat drama, saya create. Saya faham apa sasaran nak, apa yang orang nak tengok. Takkan pasal gunting je. Jadi apa benda yang boleh buat lain daripada kedai orang lain. Sebab saya kaji tengok orang lain buat, still pasal gunting. So saya nak nampak macam dalam Be konten tu lah kan. kita buat kelainan yang ada drama. Tim berlakon tiba-tiba gaduh ataupun marah. Tapi drama sesama tim lah. So saya buat tuan, naik. Lepas tu lama-lama biasa trend orang akan ikut. Bila orang akan ikut, dekat situ kita kena cari, macam tuan cakap lah, apa kelainan yang kita nak bawa lagi. Technically before saya main TikToks, Amir dah main dulu. Dia dah ada that time I think 40,000 followers lah ready. Lepas tu dia encourage saya lah. Padahal saya ni bantu dia jadi coach dia. Dia coaching saya untuk business. Tapi on social media, technically I don't have the knowledge. So Amir advise saya, buat je tuan. Jangan pening, jangan apa. Dan saya pegang lah kata-kata dia. Kenapa saya tak boleh terima nasihat daripada coaching saya? Sebab this is world ni bergerak. Dia tak ada macam macam kita sipu ke apa, tak boleh dengar cakap, tak boleh. Betul? So saya start main. Saya main je. Saya main kan, dia encourage saya. Ada 2-3 message, ada beberapa kali, tuan hoki dah ni. Dia komen kat saya punya ni kan. Gila, mula-mula buat mana tak koyak. Buat video separuh mampus yang tengoknya 4 orang. Ya, faham. Betul tak? So saya realise at the end of 2021 I think macam tu, saya perasan cara kita nak keluar daripada Red Ocean salah satunya adalah kita kena reach more people dengan cara kita kena show up every single fucking day dekat social media. Baru orang tahu wujud. Kat mana bang kedai? Kat mana bang? Betul. That's the point. Padahal orang tu tanya sebelah dia pun ada kedai. Tapi disebabkan kita keluar kat social media, lepas tu orang tahu that time, so orang datang tempat kita tu salah satu effort. Saya percaya media sosial ni tuan, contoh macam TikTok. Macam Cap buat lah kan? Saya, yang paling saya rasa saya pernah time tu tuan, baru-baru naik lah FYP, start naik. Tiba-tiba ada customer daripada Johor tuan. Dia tahu daripada TikTok, dan dia datang daripada Johor, datang ke KL semata-mata nak datang gunting rambut kat kedai. So dia cuma rasa macam yang penting dia datang kedai, dah aku dapat rasa kedai dia, dah gunting dah lah. Dan saya pun faham dia takkan jadi regular pun sebab jauh. Betul? Kan daripada Johor jadi, tapi at least dia spend RM20, RM35 for you. Disebabkan the awareness yang you all buat dekat social media. Orang nampak. Macam Amir masa tu dia start, dia dah 40,000 follower. Dah ramai orang berpusu-pusu datang kedai dia. Masa tu pula kedai baru Amir. Betul. Masa tu kan kedai macam tongkang pecah dengan lantai terkopik-kopik. Habis. Dia tanya saya, Cap, dia tanya saya, tuan nak buat macam mana ni? Terus cakap, you have to change lah. Kena ubah. Sebab you ada potensi lah. Betul. Jadi saya tak cakap banyak. Saya tanya dia, nak yang macam mana? Saya nak look good kan. look good. Dia nak looking good dia. So saya cakap, perak lah semua. After a month, terperanjat mak saya. Gila babi. High end punya barbershop dia buat. Dengan lantai dia. Dengan dia punya kerusi set. Color, tone, dinding semua. Perfecto. Lawa gila. Saya macam, sebulan dah. Tuan pun tak sangka sampai lawa macam tu Tak, dulu kita dulu meniaga barbershop. Yeah. Starting kita buat apa kat lantai? Epoxy je. Betul. Kos paling rendah. Ni pakai vinyl kot. Vinyl. Vinyl satu kedai. Labur terus. Kena sentak zaf-zaf. Kita kena buat perubahan. Dulu lantai saya pakai epoxy juga. Lepas tu kopik-kopik sopak kan. Lepas tu orang masuk, orang kata apa ni, aquarium ke? Macam masa tu kita tak ada knowledge, kita tak ada ilmu. Kita main rasa di mata kita cantik, kita buat lah. Betul. Tapi di mata orang,
Orang panggil aquarium kedai aku ni. Sebab ramai businessman dia suka buat macam ni tau. Dia suka buat yang dia suka. Betul. Should be. Dia kena buat benda yang customer suka. Betul. Ha. Masuk orang kata, bayangkan ke kedai kita gunting rambut dia cakap aquarium. Mana kita tak rasa. Yang terkopek-kopek tu ingat ikan kot. Ya, tapi memang teruk, meh. Saya masuk pun masa tu teruk. Bukanlah teruk apa. Masa tu dia dah 5 tahun meniaga kat kedai tu. Daripada dia seorang-seorang sampai dia ada team. So maknanya memang kena improve lah. Dekat situ dah kena Dia bukan satu start of sale satu lah. Satu lagi dia nak more tau. Ya, macam you all lah. You all dah buat something. You all dah achieve. kita nak upgrade kan. Mesti. Betul. Mana boleh manusia tak upgrade? Tak boleh. No limits. No limits. So saya pun bukanlah advice banyak pun. Saya lebih fokus dengan beliau, fokus kepada management masa tu kan. Betul. Tapi sebab macam saya adalah tukang gunting rambut. So I feel lah apa yang dia rasa. Betul. So gini. Tah dia ni mana pokok, mana pangkal, shoot terus. Memang high end lah Cap. Lawa gila Cap. Memang lawa. Lepas tu impact dia apa? Customer datang macam mana? Customer datang sangat. Orang kata Maksud naik harga tak? Naik sikit harga tak? Daripada harga sedekah tau. Naik tuan. Tapi orang okey je. Harga sedekah je. Harga sedekah macam mana? Harga sedekah. Adalah RM8, RM10. Gila ke gunting rambutnya? Okay. Harga ya Allah Rabbi. Kita macam ni. Bila kita tak ada ilmu, kita takut untuk bersaing sebenarnya. Jadi bila kita masuk, kita Maknanya perasaan takut lah tuan. Betul. Kita kedai baru kot. Duduk tempat yang orang dah strong. Jadi kita nak masuk tempat orang, kita nak bersaing ni. So kita biasa sama level dulu lah. Tapi tu asal masuk, sap bagi terus. I mean maksud tu kan. Maksud saya macam ni. You nak berapa letak pricing supaya orang, kalau you letak RM20 dengan keadaan kedai macam ni, orang cakap mahal. Value. But kalau you put value, contoh kalau kita pergi ke jenama kedai-kedai kopi macam S tu kan, why on earth people suka lepak situ? Because of the value lepak kat situ. Betul. Dia jual environment. Betul. Bukan kopi dia sebenarnya. So Amir jual environment. After they change 360 the whole dengan lampu semua, apa lighting. Like dulu ada basikal kat dalam kedai. Saya tumbang. Saya tanya dia apa guna basikal ni? Sebab tak kena dengan konsep lantai. saya letak basikal kat mana? Saya letak sink cuci basikal atas. Customer nak cuci telan air liu. Basikal tu kalau jatuh basikal atas kepala aku. Tapi the best part adalah Amir dia boleh, Tuan Amir boleh terima. Yelah masa tu kan program lah. Jadi dia boleh terima. Jadi bila dia terima tu, dia tukar. Bila dia naik sikit pricing tu, sebab dia ialah kita businessman, kita ada limit. Betul. Kita okay, kau nak jual RM15, kau nak jual RM20. Kalau contoh aku nak jual RM25, we have to do presentation like RM25 lah. So macam dia buat lah. Masa tu ada customer complain lah. Masa lepas reno apa semua naikkan harga. Ada komplain biasa ada sebab mengejutkan. So benda tu biasalah. So kita pergi kepada target customer kita. Betul. Kalau kita nak gunting semua orang, tak terdaya. Betul. Macam contoh tempat saya 6,000 lebih. Atau lebih kurang 30,000 lebih penduduk. So takkan kita nak ambil semua. Betul. So kita tengok pada target kita lah. This is best part. This topic. Sasaran. Betul. Ni semua orang kena tahu, especially orang yang buka kedai. Betul. You know what? Saya dapat data tau. Technically data ni simple je. Sebenarnya targeting customer have to based on chair, kerusi. Betul. Tahu. Simple data kita boleh ambil adalah satu kerusi kena perform 10 orang customer sehari. Okay. Technically after kita bergerak 26 hari, yelah sebulan cuti 4 hari lah. Worst case. So dia kena perform 260 orang satu bulan. Satu kursi. Okay. Contoh kita nak hit target kita, maksudnya target yang lepas tengkuk adalah jika 3 kursi, 3 kena hit 260. Betul. Say lah simple mathematics. Betul. 260 kali 3 700 something 760 lebih kurang, betul kan? Saya matematik out of service. Okay, boleh lah lebih kurang 700 something lah. Okay, let's say harga kita letak RM20. 700 lah kata, kali dengan RM20 14,000. So that's the price yang memang dah orang kata apa? Yang lepas par kita. So kalau kita target kepada 1,000 orang, jadi 4 kursi lah kita kena main.
Dan setiap kursi kena perform 260 orang. Okay. Itu wajib. Contoh you all ada 4 kursi, 4 kali 260 dalam 1,200 orang customer kita target sebulan. Kalau RM20 ada 20,000 sales. Maksudnya 20,000 sales ni kena compare tu sewa kita berapa persen daripada tu. Ni paling busuk kita kena hit 1,000 tahu customer. target ni Jadi the persoalan adalah macam mana 260 orang customer sebulan untuk remain kat kursi tu technically adalah regular. So barber kena main peranan. Okay. Kat situlah munculnya customer service. Betul. Yes. Skill. Barber kena main peranan adalah dia kena jaga, setiap barber kena jaga 260 orang pelanggan saja. 10 orang sehari. Tu je dia kena jaga. Dia tak payah pening new customer apa tak payah pening. Dia kena jaga yang tu je. Dia make sure customer tu datang repeat. Repeat balik, ulang balik. So itu yang lagi mahal sebenarnya kan bila customer repeat balik kan. Betul. Customer tu. Existing customer yang repeat. Jadi bila korang ada 260 roughly lah, let's say lah 1,000 customer a month kan. Kalau kali dengan RM20, RM25, contoh kali dengan RM20, kita ada RM20,000. Contoh RM20,000, kalau ada barbershop, ni simple calculation, kalau ada barbershop yang 50% let's say, kan, gaji lah. Orang kata biasa kita bagi gaji 50%, commission base kan. Kalau commission RM10,000 dekat barber. Bayangkan 4 barber gaji dia RM2,500 mat. Okey tak okey? Budak umur 18 tahun, 21 tahun gaji RM2,000. Okey tak? Kalau untuk permulaan tak ada masalah. So kita sebenarnya ni pun barber kena faham. On-site business owner kita ada RM10,000 yang kena bayar apa? Sewa. betul. Atau muntah ke darah ke apa yang lain-lain, api elektrik, Komitmen semua kan. komitmen yang maksudnya komitmen on expenses kedai je. Betul. Silap-silap kita kat tangan pun cash on hand kalau satu kedai baru RM2,000 bersen kan. That's why sebagai business owner untuk tambah income bukan perah daripada satu kedai. Dia mesti perah daripada, contoh you all ada 3 kedai. So kita datang duduk sitting down je kan, 4 kedai. Let's say satu kedai perform RM2,000, okey. Tu je target dia. Kalau lebih, syukur pada Allah. Betul. Satu kedai dapat RM6,000 ke RM4,000, syukur. Kalau satu kedai dapat RM2,000 kan, okey lah. Macam 3 kedai ada dah RM6,000. Untuk kita kan, as a business owner, okey. Bersih lah. Satu saya cakap, benda ni orang kena jaga. Contoh nak jaga macam ni, saya share tips lah. Ni bukan nak mengajar, but sharing. Betul. Simple ni nak jaga, as a barber nak jaga 260 orang customer. Make sure dia ada gaji RM2,500 sebulan. Simple lah. Bang, okey tak dengan saya punya gaya potongan? Saya sukalah dengan awak, next time boleh tak saya nak dapatkan khidmat awak? Boleh bang? Abang ada phone number tak? Database. Yes. Buat satu channel Telegram, invite 260 orang customer yang good dengan kita dalam satu channel lah. Simple. Dan kita as a business owner, business owner kena ajar branch manager supaya maintain relationship tu, ajar barber macam mana nak conduct customer tu. Contohnya, "Hai, Assalamualaikum, nama saya Azim. So selamat datang ke channel Telegram saya. So siapa-siapa yang feel free nak guna dengan saya hari ni, saya ada slot pukul sekian. Betul? Faham tak? Faham? So bila dia buka Telegram, aku dah lama lah tak guna dengan Azim. Kalau kita ada 260 orang customer, technically datang satu customer datang sebulan sekali je. Betul. Barber tu okey, kita okey, customer okey, everyone is happy. Cuma dia punya apa orang kata, key dia adalah kita business owner kena didik branch manager or leader kat tempat tu supaya dia bantu barber ni retain customer relationship tu. Maintain kan. Kita nak maintainkan sale kan. Kalau macam saya, barber saya tuan. So kalau macam dorang satu hari tu bila dorang lepas gunting rambut customer, saya suruh dorang untuk ambil database customer. Wajib. Saya suruh dorang ambil database customer untuk dorang grip customer tu, betul lah. Kadang ada barber yang tak buat macam tu. So kalau untuk barber yang rasa nak ada regular customer, grip customer tu untuk jadi regular, ambil database dia. So ambil nombor phone dia dan bagi tahu lah kat dia, "Bang, terima kasih datang gunting rambut dengan saya. So minta maaf bang kalau saya gunting tak cantik kan. So saya akan improve lagi." So, itu lah. Kan bila customer tu dah ngam, dia akan grip. Okay. Betul. Bila barber buat kan stylo tu kan. Tak, relationship pun Betul. cuba kita kan. Terima kasih tuan datang ke barbershop saya. Kita rasa macam bestnya Mamat ni kan. Dia greet kita walaupun dah offline lah balik. yang padu, online pun lah yang padu. Betul. Kan? Jadi itulah value-nya. Ya, betul. Itu kita kena put value macam tu lah dekat pelanggan. Sebab ada orang willing to spend more nak dapat value yang macam saya lah. Banyak Saya letakkan diri saya saya tak ada masalah untuk spend more on benda yang ada value. Especially benda-benda yang
mengaitkan servis. Tak kisah, gunting rambut harga RM50, RM60 saya bayar. Harga 100, saya pernah gunting rambut orang minta 100 saya bayar sebab value tu. Okay. Lagi so title kita gunting dengan siapa. Betul tak? That's why sedikit sebanyak orang kena tahu pekerjaan tukang gunting rambut ni bukan mudah. Kan. Betul. Especially orang yang bukan di kalangan industri orang bukan industri barber lah. Kalau orang industri tu okey je. Kalau orang tak industri, technically orang kat luar sana kan. Kerja ni senang ke, Cap? Kerja ni perlu betul-betul kena strong lah. Maksud dia mindset kena strong, physical, dan kita kena sentiasa belajar lah benda baru, knowledge baru. Macam tuan cakap kan, skill dan customer service. Itu paling, macam saya memang tekankan gila dekat team. Yang kalau kau pro macam mana pun gunting rambut, tapi kau tak layan customer tu dengan baik, dia just kau buat dia macam touch and go. Dia datang gunting, dia gunting diam je kan. Kau nak gunting aku, gunting lah. Lepas ni kau nak datang lantak kau lah. Tak boleh. So benda tu saya ajar dengan team. Saya cakap belajar customer service. Sebab apa? Kita grip dia. Kita jangan buat customer ni macam touch and go. Dia datang, kita grip. Macam mana cara nak grip? Ambil database dia. Contoh dah online tu kita offline, kita gunting rambut dia, kita dah layan dia baik, betul lah. Kita dah buat customer service bang, nama siapa, kerja apa. Jadi kan tu customer service yang bagus untuk customer. Dan lepas tu dia balik je, kita ambil nombor phone dia, kita bagi lagi. Bang, terima kasih abang datang gunting rambut dengan saya. Memang faham tak? Terima kasih. So kalau ada apa-apa boleh saya improve, abang boleh bagi tahu. So bila customer tu cakap dia balas je okey, confirm. Dia akan jadi kita punya regular. Grip. Betul lah. Betul kan? Betul. So maksudnya dia punya tangga lah. Number one, nak being a barber simple. Kena tajamkan skill. Experience kena improve, betul. Second one kena improve also adalah communication skill. Betul. Tuan cakap tadi. Sebab balik kepada awal lah. Kan? Bila communication skill kita good, kita kena fokus kepada customer service kita. Betul tak? Kalau kita nak on the top, so kita dah complete this one, baru kita kena upgrade ilmu leadership. Sikit-sikit sebanyak. Betul. So bila kita nak become business owner ni, banyak cabang lagi. Maksudnya kita kena fokus kepada management skills. Kita kena fokus kepada financial skills. Kita kena fokus kepada apa lagi? Financial, management, operation. Betul tak? So on the top lah sekali itulah business owner lah. Betul. Kan? And the last orang cakap business owner best lah, boleh keluar macam tu je. Dia tak tahu. Kita dulu pun sama. Kan kebanyakan macam tu, betul tak? Bestnya bos aku boleh jalan-jalan tapi dia tak tahu. Tak, ni you guys kena faham kat luar sana. Tugas sebagai CEO atau business owner, tugas utama dia adalah bawa masuk sale ke dalam company. Whatever it takes. Contohnya adalah siapa nak buat kerja-kerja awareness, buat konten apa-apa separuh mampus. Saya itu buat konten sampai kena naik ke bumbung. Saya ada tengok konten tu ada. Lain macam kan. Saya tengok Okey, yang tu luar biasa. tu terfikir juga macam mana sampai boleh naik ke atas. Sekali dah tengok behind the scene tengok behind the scene pakai tangga. Kan? Saya tak terfikir apa otak gitu kan. Yelah, sebab itulah kerja-kerja kan? kita adalah kita kena make sure sebagai business owner ataupun kapala ataupun nakhoda kapal business kita kena always make sure kita relevant dekat social media. Sebab social media ni, ini kalau bedah social media lagi sejam. Memang meninggal. Betul. Kalau masuk habis. Kalau masuk buat social media lagi best. Tapi saya rasa tu boleh next time lah. So apa pun, terima kasih guys kerana datang. So insyaAllah kita akan umur panjang, ada benda baru kita nak sharing. Saya hopefully banyak manfaat you all yang dekat luar sana boleh belajar daripada perkongsian tetamu-tetamu guest kita, iaitu Cap dan juga Tuan Amir kita daripada Hood Barbershop dan Academy, serta daripada DS Barbershop and Academy also. Okay, what up guys? Assalamualaikum.